Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi pada hari ini Cikgu Asri untuk sesi PDPR seterusnya. Untuk hari ini, hari Selasa 6 Julai 2021, kita akan belajar mengenai pemahaman. Oleh itu, murid-murid diminta untuk buka buku teks jilid 1 muka surat 51. Buku teks jilid 1 muka surat 51. Sebelum kita pergi lebih lanjut kepada isi pembelajaran kita pada pagi ini, elok rasanya kita pergi dahulu kepada objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan kita untuk hari ini. Baiklah murid-murid, kita akan pergi dahulu kepada objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah untuk objektif pembelajaran pada pagi ini ialah murid dapat membina dan menulis jawapan pemahaman dengan tepat dan betul. Sementara itu, untuk kriteria kejayaan pula ialah untuk kriteria kejayaan pada pagi ini ialah murid berupaya membina dan menulis jawapan pemahaman dengan tepat dan betul. Di mana fokus kita pada pagi ini ialah membina dan menulis jawapan pemahaman. Murid berupaya menulis, membina dan menulis jawapan pemahaman dengan tepat dan betul. Jadi, fokus utama kita pada pagi ini ialah membina, menulis jawapan pemahaman. Baiklah murid-murid, kita terus kepada isi pengajaran kita pada pagi ini. Baiklah murid-murid, jika kita lihat pada muka surat 51 terdapat petikan teks yang bertajuk minumlah air
untuk cergas dan cerdas. Baiklah, cikgu akan bacakan perenggan dan perenggan bagi setiap perenggan. Air ialah komponen utama di dalam badan manusia. Kita digalakkan untuk minum air kosong. Jumlah air yang diminum bergantung kepada keadaan cuaca dan tahap fizikal seseorang. Kanak-kanak dan remaja yang berusia antara 4 hingga 18 tahun digalakkan untuk minum 6 hingga 8 gelas air sehari. Kita perlu minum air dengan kerapnya walaupun tidak berasa dahaga. Kanak-kanak yang kekurangan air akan lesu dan mengantuk. Keadaan ini akan mengganggu tumpuan mereka di dalam kelas. Oleh itu, minumlah air secukupnya supaya badan cergas dan otak cergas. Baiklah murid-murid, kita telah baca setiap perenggan karangan yang bertajuk Minumlah Air untuk Cergas dan Cerdas. Seterusnya, di bawahnya terdapat soalan pemahaman. Soalan pemahaman itu yang akan menjadi tumpuan kita pada pagi ini. Baiklah, kita terus ke soalan yang pertama. Soalan yang pertama, mengapakah kita digalakkan untuk minum air kosong? Di sini cikgu akan tulis, mengapakah kita digalakkan untuk minum air kosong. Baiklah. Jawab soalan yang pertama, mengapakah kita digalakkan untuk minum air kosong? Sebelum kita pergi kepada jawapannya, cikgu nak ingatkan sekali lagi bahawa cara menjawab dengan betul supaya kamu tidak kehilangan markah. Baiklah murid-murid, kamu tengok ya. Untuk soalan yang pertama, mengapakah kita digalakkan untuk minum air kosong? Jawapan mestilah daripada soalan. Okey. Jawapan yang pertama, kita kena salin yang ini dahulu. Kita digalakkan untuk minum air kosong. Barulah kita akan pergi kepada jawapan. Kita digalakkan untuk minum air kosong kerana air ialah komponen utama di dalam badan manusia. Kita digalakkan untuk minum air kosong kerana air ialah komponen utama di dalam badan manusia. Okey. Barulah
semangsanya ada huruf besar dan titik di ujungnya jawapan berdasarkan kepada soalan, barulah akan dapat 2 markah. Jadi perlu kamu jawab dengan betul. Jika kamu tulis, mengapa kita digalakkan minum air kosong? Kamu hanya jawab air ialah komponen utama dalam badan manusia. Itu kurang tepat. Jawapan mestilah daripada soalan. Oleh itu, kamu perlu salin sedikit pernyataan daripada soalan untuk menguatkan lagi jawapan yang kamu berikan. Baiklah murid-murid, kita akan pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, bagaimanakah faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah air yang diminum? Baiklah murid-murid, bagaimanakah faktor usia seseorang mempengaruhi Okey. Baiklah murid-murid, untuk soalan yang kedua, bagaimanakah faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah air yang diminum? Seperti yang cikgu sebutkan tadi di soalan yang pertama, kenyataan daripada soalan perlu dimasukkan ke dalam jawapan, di mana kenyataan tersebut berbunyi faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah air yang diminum. Barulah kita mencari jawapan di perenggan yang kedua. Faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah air yang diminum. Kita lihat perenggan yang kedua, jumlah air yang diminum bergantung pada keadaan cuaca dan tahap fizikal seseorang. Oleh itu, soalan di sini, bagaimanakah faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah air yang diminum? Jawapannya pula, faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah air yang diminum melalui, di sini jawapannya, melalui kebergantungan pada keadaan cuaca dan tahap fizikal seseorang.
Baiklah, kamu boleh salin dahulu jawapan ini. Baiklah, cikgu akan padam soalan pertama dan kedua. Kita akan lakukan untuk soalan yang ketiga dan keempat. Baiklah, cikgu padam. Baiklah, selesai dua soalan, kita akan pergi soalan yang ketiga. Soalan ketiga berbunyi begini: mengapakah kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga? Okey, soalan yang ketiga. Mengapakah kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga ataupun aus. Mengapakah kita tidak perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga? Seperti yang cikgu ingatkan tadi di soalan yang pertama dan soalan yang kedua, pernyataan dari soalan perlulah disalin semula untuk menulis jawapan. Jadi di sini kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga. Ya, kita perlu minum air walaupun berasa dahaga, tidak berasa dahaga. Okay, kita pergi ke perenggan yang ketiga. Kita perlu minum air dengan kerapnya walaupun tidak berasa dahaga. Kanak-kanak yang kekurangan air akan lesu dan mengantuk. Jadi, soalan yang ketiga bertanyakan mengapakah kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga. Jawapan adalah seperti berikut. Kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga bagi mengelakkan akan rasa lesu dan mengantuk. Ini jawapannya.
Semua jawapan yang diberikan adalah berdasarkan petikan teks di atasnya. Okay, kita baca sekali lagi untuk soalan yang ketiga. Mengapakah kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga? Kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga bagi mengelakkan akan rasa lesu dan mengantuk. Okay, selesai soalan yang ketiga. Kita beralih pula ke soalan yang terakhir, iaitu soalan yang keempat. Soalan yang keempat pula berbunyi, bagaimanakah cara meningkatkan tumpuan murid ketika berada di dalam kelas? Soalan yang keempat, bagaimanakah cara untuk meningkatkan tumpuan murid ketika berada di dalam kelas? Okey, soalan dia, bagaimanakah cara untuk meningkatkan tumpuan murid ketika berada di dalam kelas? Baiklah, untuk jawapannya pula, seperti yang cikgu ingatkan pada soalan 1, 2 dan 3, kita perlu menyalin pernyataan daripada soalan. Cara untuk meningkatkan tumpuan murid ketika berada dalam kelas, bagaimana? Okey, kita salin dahulu pernyataan dari soalan. Cara untuk meningkatkan tumpuan murid ketika berada di dalam cara untuk meningkatkan tumpuan murid ketika berada dalam kelas. Bagaimana cara? Kita lihat kepada perenggan yang ketiga. Kita perlu minum air dengan keratnya walaupun tidak berasa dahaga. Kanak-kanak yang kekurangan air akan berasa lesu dan mengantuk. Keadaan ini akan mengganggu tumpuan mereka di dalam kelas. Fokus di sini, mengganggu tumpuan mereka dalam kelas. Di sebelahnya pula, oleh itu minumlah air secukupnya supaya badan cergas dan otak cerdas. Ini merupakan jawapannya. Cara untuk meningkatkan tumpuan murid ketika berada dalam kelas adalah dengan minum air secukupnya supaya badan cergas dan otak cerdas.
Baiklah, selesai jawapan bagi soalan yang keempat. Terlihat dahulu soalannya. Bagaimanakah cara untuk meningkatkan tumpuan murid ketika berada dalam kelas? Cara untuk meningkatkan tumpuan murid ketika berada dalam kelas adalah dengan minum air secukupnya supaya badan cergas dan otak cerdas. Baiklah, cikgu bagi kamu ruang untuk salin dahulu. Baiklah, kita kembali semula. Seterusnya, untuk soalan pemahaman yang telah kita bina ini, cikgu minta kamu menyalin soalan dan jawapan di dalam buku pemahaman. 4 soalan yang telah kita buat sebentar tadi, cikgu minta untuk kamu buat dalam buku pemahaman. Itu merupakan tugasan yang pertama. Untuk tugasan yang kedua, kamu perlu buka muka surat buku aktiviti muka surat 60 dan 61. Buku aktiviti muka surat 60 dan 61. Di sini. Ini kamu perlu baca petikan dan jawab soalan yang diberi. Selesai kedua-dua tugasan, ibu bapa dan penjaga diminta untuk menghantar sekeping gambar tugasan yang telah selesai kepada cikgu untuk disemak. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.